Lama tak jumpa. Itulah dia. Betul sekali. Contoh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mubarak, salam rahmat diucapkan kepada anda yang menyaksikan bicara Medan Muzakarah Ehwal Semasa TV Al-Hijrah. Hari ini kita akan bincangkan sesuatu tentang filem. Wujudkah filem Islam di Malaysia? Ini satu persoalan yang akan kita kupaskan bersama tiga tetamu kita. Dan izinkan saya memperkenalkan mereka. Kita mulakan dengan siapa lagi kalau tidak Dr. Mahdi J. Murad yang merupakan timbalan dekan sekarang ini Akademik dan Penyelidikan Fakulti Teknologi Kreatif dan Artistik UiTM ya. Dan beliau pengarah filem, aktivis filem, pemimpin Persatuan Pesat Filem, ahli akademik, dia perunding, penganalisis dan penceramah dan segala macamlah dia. Kan? Itu sebab dia duduk di UiTM di Menara Gading. Dan masih lagi kita ingat tentang Sayang Salma. Jadi masih sayang lagi lah ya. Sayang. Dan seterusnya kita bersama dengan tidak lain tidak bukan, yang tidak kurang hebatnya juga, Syed Muhammad Hassan bin Yahya, iaitu sekarang ini yang dulunya mantan PFM ya. Sekarang ini merupakan Presiden Portal Kreatif Malaysia yang ditubuhkan pada 20 Julai tahun lepas, timbalan Presiden Mahkota Majlis Perundingan Industri Hiburan dan Kesenian Tanah Air, Naib Presiden GAFIM, Gabungan Persatuan Karyawan Filem Malaysia. Beliau juga terkenal sebagai penaruh utama di sebalik penganjuran anugerah Oscar. Ya. Dan filem Akhirat. Ya, insya-Allah situlah tujuan kita semua ya. Dan sebelah saya ini adalah rupanya merupakan pemenang pelakon kanak-kanak terbaik di Korea Selatan pada Festival Filem Asia yang ke-22. Dan sekarang sudah membesar. Beliau juga merupakan seorang pengarah sejak tahun 1990, menghasilkan lebih pada 10 filem, pemenang-pemenang anugerah juga. Ini semua pemenang anugerah segala macam. Dan selain itu beliau juga pernah menjadi penerbit, penyunting, penulis, juru runding skrip dan segala macamnya. Dan masih lagi katanya terlibat dengan Ace Motion Pictures dan katanya sekadar tak lama lagi bakal membuka satu syarikat penerbitan baru. Adalah tu. Baik. Ketiga-tiga ini akan membincangkan satu topik yang menarik, saudara. Menariknya kerana ini adalah satu topik yang semakin hangat dibincangkan, terutama selepas berlakunya 9/11 dulu. Dan industri perfilman di Malaysia ni dikatakan masih gagal menghasilkan apa yang diistilahkan sebagai filem Islam. Dan mampukah menerapkan unsur-unsur Islam dalam menyampaikan dakwah secara berkesan. Tetapi sebelum kita cerita pasal itu, kita lihat senario dikatakan industri filem ini di pawagam-pawagam. Ramaikah orang-orang kita yang menonton di pawagam-pawagam? Jadi sama-sama kita lihat senario yang ada sekarang ini dan katanya begitu canggih sekarang ini pawagam-pawagam di Malaysia ini untuk menarik dan meraih peminat-peminat untuk datang dan menonton filem-filem yang dibawa oleh mereka. Jadi sama-sama kita lihat apakah suasananya dan barangkali kita nak tanya juga, betulkah sudah menangkapnya penonton-penonton kita ini? Saya ingat saya ketika di awal penerbitan saya sebagai pengarah, filem yang rata-rata untuk diedarkan ke seluruh Malaysia paling tinggi pun 24 print. Jadi bayangkan baru-baru ni pengedarannya hampir melebihi 80 print. Jadi berganda. Jadi saya kira ini satu buktilah menunjukkan peningkatan pawagam satu hal, peningkatan penonton-penonton yang menonton filem tempatan di pawagam. Dan filem pun makin meningkat ya, filem-filem tempatan kita bukan lagi dulu zaman-zaman kita tidak terlalu tua dulu. Kita satu tahun pun 2-3 filem baru dapat lihat. Tetapi kali ini kita dapat satu tahun boleh lebih daripada 10 filem. Bagaimana? Ya, ini memang menunjukkan adanya peningkatan dari segi bilangan pengeluaran. Saya rasa ada banyak sebab lah, faktor ekonomi, faktor pembangunan di mana accessible kepada panggung. Ada galakan-galakan yang dibuat oleh kerajaan dalam pembangunan dalam semua sektor lah, sektor pembangunan karya, sektor keuangan dalam bidang perfilman, sektor membina panggung-panggung wayang. Jadi ini semua sudah meningkat seperti disebutkan tadi 80 print ataupun 80 salinan filem. Apabila diedarkan sebuah filem itu sampai kepada bilangan yang banyak, artinya 80 tempat tayangan menayangkan sesuatu filem itu secara terentak. Tentulah ini
sebagai bukti kepada majunya pencapaian kita. Cuma barangkali ada aspek-aspek yang perlu dimantapkan lagi dalam konteks competition di panggung wayang lah, rasa saya. Dan mereka yang di sebalik tabir pun semakin meningkat jumlahnya, dan pengajian-pengajian ini pun nampaknya ditawarkan oleh banyak universiti dan juga institusi pengajian. Ya, memang. Sekarang ni kalau kita lihat, ketika dulu kita yang bekerja di sebalik tabir, mereka ni tidak ada pengetahuan akademik. Tapi sekarang ni kita ni ditambah dengan pengetahuan akademik yang lebih luas daripada aspek perpinginan filem itu sendiri. Jadi apa yang ingin saya berkata di sini bahawa filem kita, peningkatan itu bukan hanya pada bilangan tetapi pada pengetahuan dan juga bid'ah juga pun sekalipun diorang akan mengikut arah mana yang mereka nak tuju itu sendiri. Ya. Baik, kita sudah melihat, saya percaya ramai di antara anda juga melihat bahawa ada minat atau peningkatan minat masyarakat dunia terhadap Islam. Walaupun dalam keadaan pada asasnya itu dicetuskan pada tragedi 9/11 itu. Tetapi peningkatan ini memberikan juga ruang kepada ramai pembikin filem luar negara menghasilkan filem-filem Islam. Ya, dan antara lain ya negara jiran kita sendiri, Indonesia. Nampaknya galak menghasilkan. Persoalannya ialah di manakah letaknya pula orang kita, filem-filem kita? Apakah filem-filem kita ini tidak mahu, ataupun penggiat-penggiat filem ini tidak mahu terjun di dalam kancah itu, artinya menggalakkan menghasilkan program-program filem? Mungkin Aziz sebagai sutradara, sebagai penerbit segala macam ni. Bagi saya definisi filem Islam lah, okey. Saya pecahkan kepada dua lah, sama ada kita nak letakkan definisi filem Islam tu sebagai filem dakwah atau filem Islamik, okey. Kalau nak dikatakan filem yang Islam tu perlu bercorak dakwah, bagi saya akhirnya kalau kita buat filem dakwah ni penontonnya akan samalah seperti nombor satu, saya tak pasti kalau misalnya dalam kat masjid lah, semua masjid dia kata okey malam ni ada ceramah dakwah kan, maka siapa yang akan masuk ke datang ke masjid mendengar ceramah dakwah? Siapa yang hadirin? Orang yang sama selalunya. Orang yang sama yang selalu orang setia datang pergi mendengar ceramah kan. Jadi kalau definisi untuk filem dakwah, nombor satu, saya sangsi orang yang sama yang dengar ceramah masjid pergi menonton. Apalagi orang yang dah berkata penonton setia yang konvensional tengah gitu, yang tidak ke masjid, sama ada dia nak tengok atau tidak. Okey. Jadi satu definisi saya adalah filem Islamik. Filem Islamik ini saya mengambil contoh sebagai filem yang daripada negara jiran kita dan juga filem Iran. Filem itu dia sebenarnya bukanlah orang kata cerita yang menceritakan dakwah untuk menarik orang masuk Islam atau, tapi cerita tentang kehidupan berlatar belakangkan umat-umat Islam ataupun mereka yang menganut agama Islam. Cerita kemanusiaan. Maka itu filem-filem tu dapat perhatian di peringkat antarabangsa. Malah ada yang dapat anugerah peringkat antarabangsa kerana itu dia bukan kata marilah kau tengok filem aku kau akan masuk Islam, tetapi menceritakan latar. Bagi saya, kalau kita menggunakan definisi filem Islamik, saya kira sebenarnya kita ada di sini. Kita ada dengan menggunakan geografi ataupun latar hidup kita. Sekarang ni galaklah kita nampak kat panggung wayang tu. Kita nampak filem yang mendapat sambutan sekarang tempatan tu filem hantu. Saya sendiri merasakan filem hantu yang dipaparkan sini ada Islamiknya kerana yang tahyul ataupun kita berlawanan, maka unsur Islam itu akan menang dekat situ. Begitu juga dengan drama-drama, apabila kita tengok kat rumah tu kita ada nampak gambar-gambar ayat-ayat Al-Quran. Apabila kita jumpa sahabat, kita jumpa kawan, kita jumpa saudara mara, kita bagi salam, assalamualaikum, kita duduk di lantai apa semua, ada sekali-sekala kita duduk. Bagi saya itu dah satu gambaran yang kita banyak filem-filem Islamik di sini. Bahan-bahan Islamik. Jadi kalau begitu keadaannya, bagaimana kita pula berhadapan dengan tuntutan seperti masyarakat kita yang inginkan lebih pada itu? Seperti sikit-sikit dia akan merujuk kepada tengok Indonesia, tengok negara lain, tengok Iran. Tetapi kenapa kita dilihat sebagai tidak lagi mencapai tahap itu, Doktor? Pada saya,
faktor yang sangat penting ialah pengertian filem Islam. Kita tidak harus mengasingkan filem Islam dan filem bukan Islam sebagai sesuatu. Sebab filem mesti dibuat sebagai filem. Kontennya harus merupakan terjemahan kepada pengertian sesuatu aspek Islam. Dalam konteks yang demikian, saya melihat banyak filem-filem yang dikatakan berunsur Islam itu lebih kepada preaching, lebih kepada verbal atau orang serupa orang pergi ke masjid dengar orang nasihat, memetik ayat ini. Itu tidak Islamik pada saya walaupun menyebut ayat. Dari segi filem dia tidak. Sewajarnya kita menterjemahkan sesuatu pengertian tentang Islam dan diadun, diolah menjadi filem. Yang penting persembahannya mesti filmik. Dia tidak boleh lari, filem mesti dibuat sebagai filem. Cuma kontennya, terjemahan dia, pengertian dia, maknanya aplikasi Islam melalui cerita gambar bergerak melalui filem. Itu asasnya, bukan kita mengulang apa yang dilakukan di surau atau di masjid. Seorang ayah, seorang tuan guru menasihatkan orang yang buat salah untuk lalu dipetik ayat Quran itu dan ini, maka kita katakan ia filem Islam. Ini tidak menarik. Itu yang keadaannya. Jadi kita dapat sedikit gambaran bahawa bukan secara langsung tetapi secara halus isu Islam itu diserapkan. Baik, kita rehat seketika. Kembali ke pusingan kedua ni, dia lebih panas lagi ni yang akan saya tanyakan soalan-soalan yang mungkin akan dijawab dengan terbaik oleh ketiga tetamu kita. Jadi kita rehat seketika saudara, kembali sejurus nanti untuk bicara. Baik, sudah kembali kita dalam bicara Medan Muzakarah Ehwal Semasa Al-Hijrah. Ya, dan sekarang ini kita sudah sembangkan tadi tentang apakah yang kita maksudkan filem Islam. Itu telah dikemukakan oleh tetamu-tetamu kita. Sekarang ini bagaimana pula tentang cita rasa ataupun keinginan, kehendak masyarakat umum kita, penonton-penonton kita mengenai filem. Filem yang dikatakan ini ialah filem yang disiarkan atau dilayarkan di pawagam-pawagam. Apakah jenis filem yang mereka ingin tontoni? Dan ini merupakan sesuatu yang ingin kita tanya-tanyakan. Dari situ barangkali kita boleh bayangkan apakah jenis filem Islam yang kita nak kemukakan. Baik, apa kata kita dengarkan pandangan awam mengenai filem yang ingin mereka tontoni? Bagi saya lebih suka filem yang action. Kalau filem seram ni tak sangatlah, tak ada, bagi saya tak boleh nak buat keputusan lah sama ada dia punya kualiti tu okey tak okey. Kalau Malaysia ni kan selalu keluarkan cerita seram, cerita tahajud. Abang suka tengok? Tengok. Kenapa? Sebabnya benda yang dia tunjukkan tu benda yang kita tak pernah jumpa. Benda yang luar daripada kotak pemikiran kita. Yang komedi? Taklah, boleh menghiburkan hati. Macam tak ada tension kan. At least kalau macam saya student, saya boleh hilangkan rasa tension tu semua. Macam enjoy lah. Kalau genre tu saya suka yang seram lah, sebab bagi dia macam menarik lah. Baik, itulah tadi pandangan-pandangan mereka. Ada yang suka menonton cerita-cerita seram, ada yang menonton cerita romantis dan sebagainya. Dan barangkali ini memberikan gambaran tentang keinginan penonton. Sekarang ini kita nak tanya pandangan tetamu-tetamu kita. Kalau itulah permintaan-permintaan mereka itu pelbagai, bagaimanakah kita nak memasukkan unsur-unsur Islam tadi di dalam karya-karya kita? Okey, saya bagi contoh filem saya yang dulu yang saya arah, filem Akhirat. Saya cuba berdakwah dalam pengkaryaan saya itu. Saya masuk, tapi mungkin kesilapan saya di situ, saya telah masukkan ada adegan-adegan night club, adegan-adegan ranjang. Ranjang. Mungkin pada saya sebagai pengkarya, saya anggap
perkara itu perlu ditonjol untuk beri kesedaran. Tapi mungkin filem itu tidak boleh dijadikan sebagai satu dakwah oleh setengah pihak kerana terlalu terbuka sangat. I mean very direct kan. Jadi kita rasa mungkin saya berjaya untuk memberikan pertengahan satu filem dakwah di situ, tetapi mungkin ada pihak yang tidak setuju dengan pendapat saya kan. Jadi saya rasa saya dah pergi ke arah itu. Jadi tetapi oleh kerana penonton tidak menganggap itu satu filem Islamik, dia sudah membawa satu arah yang agak satu arah komersial. Jadi padahal saya komersialkan dalam siri garapan cerita tu dari segi pengarahan, tetapi penonton tu sendiri tidak mendapat baca filem jenis apakah sebenarnya filem akhirat itu. Jadi di manakah kemudian pendekatan kita harus dilakukan? Rasa saya kita boleh menggunakan apa saja genre untuk menyampaikan pengertian atau maksud atau persoalan yang ada kaitan dengan nilai Islam. Itu tadi saya katakan, kita harus menerjemah apakah aspek keislaman yang hendak kita masukkan dalam cerita kita, dan kita gunakan genre apa saja. Yang penting di sini, apapun yang kita genre apa yang kita pilih, bahan apa yang kita gunakan, tafsiran apa yang kita hendak guna pakai sebagai kandungan dia, kita mesti membuat filem sebagai filem. Sebab yang menarik penonton ialah menikmati cerita yang filmik. Orang hanya dapat menghayati cerita yang filmik walau apa corak pun. Dan kandungannya biarlah yang membawa nilai-nilai yang memberi tafsiran terhadap aplikasi sesuatu maksud keislaman. Untuk aplikasi ini tadi, perbezaan di antara belajar di surau atau di masjid, kita mendengar ceramah atau petikan ayat dan sebagainya. Tapi untuk filem dia mesti terjemahkan tadi dan diaplikasikan dalam storyline. Barulah boleh dia mendekati siapa saja sasaran penonton, termasuk golongan yang bukan Islam. Dan mungkin ada saya selalu mempertikaikan siapa yang selalu buat bising kata kita tak ada filem yang Islamik. Kan? Siapa yang selalu bersuara? Dan pada pendapat saya pula yang selalu bersuara, kerana saya selalu berdepan dengan mereka, kenapa tak buat filem-filem yang macam ni, dia explain tu maksudnya filem tu. Kesimpulan yang saya dapat daripada orang yang mengadu itu, orang ini sebenarnya tak tengok filem. Dia tak tahu, dia cuma dengar kemajuan tentang filem Iran yang tentu agama resminya agama Islam dan tentunya Indonesia. Kan? Tapi macam Tuan Syed kata tadi, filem akhirat yang ada tajuk akhirat yang ada adegan ranjang, adegan Islam. Saya tengok filem yang mendapat pujian, dapat anugerah, filem Iran, saya tak ingat tajuk dia, ada pelacur. Ada pelacur, ada adegan orang kencing kat tepi jalan, ada apa semua. Itu kehidupan yang merupakan macam Dr. Mahdi kata, intipati yang cerita. Bukan tujuan filem tu bukan untuk nak dakwah, untuk nak bercerita dekat sini. Dan lagi satu aspek pula ialah apabila bagi saya lah penting ialah macam itulah, kalau kita nak umumkan ada ceramah, kan, ceramah di masjid, kita tengok orang yang sama. Tapi masalah sekarang ni bukan kita nak berceramah dengan diri kita insya-Allah cukup Islamik. Saya yakin dengan iman saya yakin tapi masalahnya mereka yang tipis imannya, apa kita nak pujuk mereka. Kan? Kita nak pujuk mereka. Jadi tapi dengan pendekatan yang konservatif, misalnya selalu saya nampak ada contradict Selalunya orang-orang yang matang ni, yang kononnya Islamiknya tebal, dia selalu mempertikaikan tentang value lama dengan value sekarang tu sudah kontras, ada kontras. Tetapi ada ketika pula apabila saya sendiri pernah berbual dengan orang yang Islamik gini, dia pernah cerita, oh saya dulu waktu zaman Zahiliyah, saya gini-gini. Jadi dia bercerita dia pernah muda. Dia pernah heboh, dia pernah gini, tetapi tiba-tiba dia tonjolkan dan tiba-tiba dah sampai ke peringkat dia nak gitu. Jadi macam mana dia nak pancing? Baik, di sini timbul sesuatu ya. Barangkali apa yang dapat dilihat. Ada seorang ni memberi satu tanggapan begini. Dia menonton filem-filem. Dia kata filem-filem di Malaysia ini filem-filem yang bermula dengan antagonis yang kemudian menjadi protagonis. Kan? Orang-orang jahat kemudian jadi baik. Dan ketika jahat itu tunjuklah segala kejahatannya itu dan kembali ke pakar
jalan tunjuklah kebaikannya. Baik. Tetapi pengalaman mereka umpamanya menonton satu cerita yang dibawa oleh Indonesia, katalah yang bakal disiarkan di TV Al-Hijrah ini, Ketika Cinta Bertasbih. Dia melihat kata ini adalah satu watak protagonis daripada mula sampai akhirnya dia berhadapan dengan realiti hidup yang kiri kanan banyak antagonis. Bagaimana dia melalui hidupnya, dan dalam kehidupan itulah orang terbaca bahawa boleh jadi baik daripada awal sampai akhir. Jadi bagaimana reaksi semua di sini? Mungkin saya rasa dia berbalik kepada persoalan yang asas tadi. Buatlah filem sebagai filem. Keperluan filem sebagai filem itu adalah hakikat yang mesti dipegang. Kita nak buat filem apa pun, kita nak berdakwah pun boleh, tetapi kalau dia menjadi filem, sebab yang dinikmati oleh penonton adalah filem, story dia, storytelling dia. So bahan dia boleh apa saja. Kita boleh menggunakan watak antagonis, protagonis atau apa sajalah. Sebab sebuah filem itu harus ada persoalan dia atau konflik dia. Tapi timbul masalahnya lah tentang perlakuan-perlakuan yang ditonjolkan itu yang kadang-kadang menimbulkan prasangka dan kontroversi. Ini berbalik kepada contohnya saya buat filem Datuk Adnan lah. Ada yang saya buat adegan potong kepala lah kan. Potong kepala. Oh, tak boleh sana. Saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak tunjukkan dahsyatnya peperangan itu tanpa kita menunjukkan peperangan. Kan? Jadi macam mana kita nak tunjukkan macam mana kejahatan tanpa ditunjukkan kejahatan tiba-tiba jadi baik. Ini macam doktor kata, cerita dia. Saya selutlah kalau ada yang dapat menceritakan orang baik ni daripada awal sampai akhir, tapi tak semua saya kira kan. Macam mana ada sedikit saja kita kadang-kadang kalau misalnya kita ada formula untuk membuat filem tu, semua akan jadi seorang filmmaker yang baik. Tapi kadang-kadang saya sendiri cuba mencari karya-karya bahan-bahan yang dapat mendapati apa yang itu, tapi tak semua. Jadi ini nak timbulkan bagaimana nak mengelakkan, katalah sekarang ni adegan ranjang itu. Macam mana nak menunjukkan ranjang tapi bukan ranjang. Boleh saya rujuk apa kata Profesor Siti Rugaya. Dia kata produksi turut Islamik, dia kata. Tim produksi juga harus Islamik pada cara bekerja, budaya dan penghasilan filem atau drama dakwah mereka. Penulis skrip yang faham dan mengamalkan Islam. Jadi maknanya kalau saya seorang pengarah filem, saya akan masukkan unsur-unsur itu. Sebab apa, pada saya itu yang kita nampak. Jadi kita harus pertengahkan. Kita harus tunjuk pada audiens. Kita tak boleh elak daripada itu kan. Maknanya perkara itu memang terjadi. Jadi kalau kita asyik nak tunjuk saya simbolik, saya rasa tidak. Itu bukan cara saya. Dia ada ni. Saya berbalik kepada pegangan saya tadi. Mengadakan adegan, mengucapkan dialog, mengadakan bunyi di dalam sebuah filem adalah pilihan-pilihan. Bagaimana kita memplot gambar, bagaimana kita memplot bunyi, bagaimana kita memplot adegan, bagaimana kita memplot dialog. Semua ini harus digandingkan. Keupayaan seseorang untuk menjalinkan, menggabungkan elemen ini adalah kebolehan dia untuk berkreatif bagi menstrategikan plot story dia tadi. Kalau pengarah A memilih untuk mengadakan adegan A yang pada mata umum sebagai bertentangan dengan nilai Islam. Itu pilihan dia. Sama ada pilihan dia betul atau salah, itu kita bukan cerita di sini. Okey. Sesuatu adegan itu adalah pilihan. Dan dia tentu ada pilihan lain bergantung kepada keupayaan cinema mind dia. Keupayaan dia. Katalah kita nak develop satu scene. Seseorang yang sedang berjalan untuk masuk ke dalam sebuah bilik, seorang wanita sedang tidur. Masuk, dia pergi dekat aja, cut. Kita hang babak itu. Dia akan menimbulkan rasa ingin tahu. Apakah selepas ini? So kebijaksanaan bermain plot visual tadi bergantung kepada keupayaan imajinasi, kreativiti dan penguasaan sinema oleh si pengkarya tadi. Jadi dia tidak ada satu hukum yang mesti, yang tetap, yang mesti. So, jadi itu bergantung kepada pengkarya itu sendiri. Kekuatan kita untuk menerjemahkan benda ini dan ke arah mana kita nak pergi. Bermakna pilihan-pilihan lah. Bermakna ini adalah sebagai saya melihat sebagai satu cabaran besar kepada kreativiti pengkarya-pengkarya kita. Bagaimana dia nak memasukkan segala unsur realisme itu tadi dalam keadaan
sama ada A, B atau C, dan bagi mereka yang tercabar untuk melakukan yang simbolik ini, kesannya ialah ataupun cabaran besarnya ialah bagaimana nak benar-benar membawa kesan itu sebetulnya. Akan nanti orang tak nampak. Tapi matlamatnya semua pilihan ini adalah istilah pemilihan yang sinematik. Sebab kalau dia tak sinematik, dia akan jadi bebelan. Dia akan jadi sesuatu yang menjelekkan, tidak memikat. Itu misalnya. Jadi itulah cabaran yang menghasilkan filem kena memikat sinematografinya. Jadi kita bincangkan lagi kerana kita ada lagi 2 pusingan lagi ni. Pusingan kedua dah mula hangat, pusingan ketiga lagi hangat. Jadi kalau anda nak tahu kehangatannya lagi perbincangan filem Islam ini, apa kata anda kembali bersama kami sejurus selepas ini. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Medan Muzakarah Ehwal Semasa TV Al-Hijrah. Dan kita telah dengarkan tadi bagaimana teman-teman kita memberikan gambaran tentang peranan yang harus dimainkan oleh pengkarya-pengkarya. Bagaimana pengkarya akan mengadunkannya dan menghasilkannya dalam bentuk sinematografi agar ianya capai di akal dan dikertikan oleh penonton-penonton. Tetapi penonton sendiri mungkin ada mempunyai tanggapan sendiri tentang jenis filem yang mereka inginkan di dalam filem Islam itu. Apa kata kita dengarkan buah fikiran mereka? Dia punya latar belakang tempat, contohnya buat dekat, contohnya macam dekat India ke Taj Mahal, dia punya background je lah. Kalau filem tu biarlah dia ada jalan cerita, ada moral yang tersembunyi di sebalik cerita tu yang boleh membuatkan remaja saling memahami antara dan lebih memahami Islam. Kan unsur pergaulan, lepas tu kira moral lah, motivasi untuk para remaja. Moral Islam lah. Tunjukkan ciri-ciri akhlak yang baik. Sebab kita nak tengok kan anak-anak muda sekarang ni praktik benda tu kan. Sebab kadang-kadang kita tengok TV, lepas tu benda tu akan kita ikut kan. Bukan macam kanak-kanak kan, kalau dia tengok TV, dia akan ikut macam mana kalau kartun tu buat macam mana kan. Jadi itulah moral yang baik lah. Itu dia, tadi pandangan-pandangan kebanyakan mengatakan soal moral. Dan mungkin apakah itu tidak ada dalam filem-filem sekarang ni? Ada. Kan? Itu ada. Bagi saya sendirilah apa yang saya nampak di kalangan masyarakat kita ni, kita masing-masing kalau dinamakan masyarakat Melayu Islam, kita secara automatik dah ada self censorship pada kita. Kita tahu batas-batas kita. Dan begitu juga dengan rakan-rakan pengarah saya, apabila kita nak berkarya apa semua, kita tahu mana yang benar. Kerana bukan kata saya lah, saya rasa doktor dengan Tuan Syed pun setuju. Pertama sekali apabila kita menghadap komputer, kita nak berkarya, kita akan fikir filem aku ni akan terima sensor board ke tidak diterima apa. Kita akan tapis dulu diri kita, maka itu kita berkarya. Kan? Jadi tentang soal macam dikatakan tadi tentang moral apa, filem kita, drama kita memang banyak benda-benda yang macam tu kan. Cuma ada antara kita kan, kita cuma pendekatan, katalah kalau sebuah filem atau drama tu dikatakan berdakwah Islamik, itulah macam doktor kata dia kena ada preaching, ada apa semua kan. Jadi apa yang saya nampak, remaja yang menonton dia akan tengok, dia nombor satu letih, dia akan menjauhi filem-filem yang macam tu. Sedangkan saya tengok, kalau kita tengok filem luar lah, filem luar tu tanpa kita sedari dia ada unsur-unsur halus dakwahnya sendiri. Betul. Tetapi yang digunakan tu dakwah, saya kata dakwah lah kan, dakwah dia sendiri tanpa ni. Sebagai contoh lah, saya nampak dalam MTV misalnya, MTV salah sebuah lagu daripada Linkin Park, yang lagu 6, dia mengenai seorang perempuan yang menderita kan. Kemudian tu apabila dia menderita, dia lari masuk ke dalam gereja. Bila masuk dalam gereja, dia bertaubat kan, dia menghadap cross apa ni, tapi kat sebelah tu band tengah menyanyi. Yang anak-anak kita tengok, anak-anak kita seronok, suka dengan lagu tu, tetapi secara di bawah sedar tu dia
dia itulah nampak dia punya itu. Tapi tanpa dia preaching, tanpa dia berdakwah melalui mulut, dia kata kau nak tobat, inilah dia, dan kau dah akan diterima. Dan selalunya filem-filem kat luar dia berdakwah tu dia selalu memberi harapan. Dan kita selalu kalau kita definisikan filem dakwah tu, kita menghukum ini tak boleh, ini tidak, kau buat ni berdosa, kau buat ni kau akan masuk neraka, kau buat gini. Tetapi harapan itu tidak Baik, di sini saya membawa satu cerita benar ini, analogi ini berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Aziz tadi. Seorang kanak-kanak menonton filem, menonton televisyen menghasilkan. Dia bila kita sampai pada hari raya, dia tak nak menonton. Kita bertanya kenapa? Katanya letih sebab asyik-asyik cerita menangis kerana diabetes. Katanya sindrom tanggang, si tanggang, terlalu banyak sangat filem-filem si tanggang dalam waktu hari raya. Tetapi dia kalaulah hari Christmas, dia yang paling awal ke depan dan menonton filem-filem itu ataupun apa saja yang siarkan. Bagi dia kenapa boleh tanya? Dia kata kerana di situ banyak harapan, seronok. Macam ada sesuatu yang di dalam gelap terlalu banyak cahaya katanya. Jadi bagaimana dengan pengkarya-pengkarya kita ini? Ya, ini merupakan barangkali ini keluhan pengkarya juga ni. Jadi bagaimana? Tak, saya pernah lari daripada subjek. Hari raya macam saya dah lepas, dah 2 kali dah tayang. Saya buat tragedi malam raya. Ada Islamik kat situ. Kerana di malam raya apabila kau keluar je daripada hari raya, keluar je pada bulan puasa, kau dah kembali ke perangai. Itu adalah tajuk tragedi malam raya. Ditayangkan 2 kali. Raya tahun lepas dan raya yang 2 tahun lepas apa semua kan. Dan saya bagi pendekatan yang berbeza. Maksudnya di akhir ceritanya harapan itu ada. Tidak Bagaimana dengan saya punya pandangan pula macam Aziz tu kata betul. Kadang-kadang kita ni dikongkong oleh pihak pengkritik tau. Maknanya kita dah self-censored dulu. Bila kita dah self-censored, maknanya kita punya karya tu macam kita nak jadi bagi contoh supaya bagi moral kepada penonton tu sendiri. Tapi kerana kita takutkan kritikan ataupun dikongkong oleh setengah pihak tu, jadi di situ terbatas. Kita punya karya tu terbatas. Penceritaan kita tu pun agak terbatas juga. Jadi kita itu membuatkan kita lari daripada aspek sebenar yang kita nak buat. Itu yang menjadi yang berlaku sekarang ni. Yang saya nampaklah pemikiran kita lah kat sini. Kita masih kalau keluar daripada konvensional, kalau ada orang kata contoh pendakwah tu rupanya handsome, rambut dia panjang sikit, kita dah kata ini songsang apa semua. Sedangkan saya tengok contohnya saya pergi umrah lah pada tahun lepas, saya menonton TV apa semua. Saya tengok lawak jenaka unsur Islamik. Maksudnya lawak jenaka tu ada perempuan buat lawak. Dia pakai hijab, dia pakai apa semua, tapi dia berlawak. Kemudian tu lawak slapstick, dia jatuh daripada basikal apa semua kan. Saya kira kalau konsep tu dibawa ke sini tak kena hentam tu sajalah. Nampak pemikiran kita kat sini. Bagaimana dengan Dr. Saya Fahmi rasa Hadafin? ada 2 sudut yang perlu kita perhatikan. Kedua-duanya ialah memerlukan kecerdikan. Bagaimana kita cerdik merancang apa yang kita nak hantar. Kalau kita katakan filem-filem Christmas pada hari Christmas itu mengandungi ciri-ciri nilai-nilai yang boleh mempengaruhi penonton. Kita juga harus mempunyai pendekatan kreatif, inovatif dan pemikiran terancang. Semuanya mesti buat secara terancang. Kita tidak boleh buat mengikut rentak pasar terbuka. Masalah kita di sini ialah kita mengikut rentak pasaran terbuka. Kalau pasaran terbuka memberi layanan yang baik, sambutan kepada filem-filem hantu, straightforward punya cerita, itulah yang dikejar tanpa menggunakan filem-filem hantu tadi untuk diterapkan nilai-nilai halus, nilai-nilai jelas tentang bagaimana mendramakan sesuatu supaya memberi akhirnya cerita hantu ini mewujudkan keberkesanan nilai kepada penonton. Ini tidak difikirkan sebab orang hanya memikirkan filem sebagai cerita, sedangkan filem adalah pemikiran. Aspek pemikiran ini mesti mendahului cerita. Kita tidak boleh hanya memulakan sebuah filem hanya kerana hendak bercerita. Jadi soalannya, siapakah di antara pengkarya-pengkarya yang berani? Kerana akhirnya nanti dia kata ongkosnya kena ada. Saya tidak semestinya. Macam mana? Saya kata kita macam saya kata masing-masing ada self censorship. Okey, masing-masing. Dan kalau kata ke siapa kamu boleh, kami semua boleh. Masalahnya sekarang ni
apabila kami penonton dia tu yang kami sangsi, maka itu kita tengok selalu filem yang sekarang ni lagi kita tengok geografi pawagam sendiri. Dia ada 10 dalam satu pawagam tu, ada 10 hall, 10 dewan pawagam kat situ, di mana kita boleh pilih yang mana satu. Kan? Jadi katalah saya hari ni saya nak tengok wayang cerita apa yang sedang ditayangkan. Believer. Apa? Believer. Tak, saya nak tengok cerita ni yang cerita dakwah yang baru ni. Aku masih dara. Aku masih dara. Aku masih dara kat sini. Tiba-tiba saya tengok, alamak, Gulliver Travel apa semua. Nantilah aku tengok macam ni. Jadi pilihan dekat situ. Pujukan itu tidak ada. Pujukan itu tidak ada. Jadi nak cari elemen pujukan itu untuk mereka pawagam tu memang susah. Kan? Jadi untuk risiko untuk saya mengeluarkan duit sendiri atau peminjam daripada bank untuk mengeluarkan filem yang berisiko tinggi, hampir tak ada lah. Pasal saya tahu risiko dia cukup tinggi. Jadi timbullah soalannya, bagaimana jalan keluarnya? Itu mungkin kerajaan perlu wujud satu dana untuk kami berkarya dalam aspek filem Islami itu sendiri. Mungkin TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah macam contohnya gini, TV Al-Hijrah ni telah memulakan satu langkah yang cukup itu untuk memujuk mereka. Orang kata Allah bisa tegak biasa. Betul. Kan? Kita mengajar kita. Tetapi untuk saya, Tuan Syed atau doktor, untuk keluarkan diri untuk pinjam, maksudnya setengah minit ni perlu ada perancangan. Ya. Harus ada perancangan dan matlamat. Dan kalau tidak ada regalakan perancangan, lalu tidak ada. Dan kita pun tak mau silap. Kalau kita ada allocation dan kita ayo kita buat filem berunsur Islam, tapi kita sendiri tidak begitu jelas tentang apa yang kita bagaimana mengisi dia. Sudah tentu kita melalui beberapa proses trial and error yang akhirnya akan menjadi masalah juga. So, harus ada perancangan dan peruntukan yang teratur lah supaya ini boleh dicapai. Tidak ada sebab tak boleh. Semua benda yang digerakkan pada dunia moden ini adalah berdasarkan perancangan. Itu saja. Satu catatan. Pusingan keempat akan berakhir kemudian kerana kita baru nak masuk pusingan keempat, ini pusingan ketiga sudah selesai. Jadi saudara, ini kita akan cari apakah ada di hujung jalan itu terangnya. Dan ini kita nak tahu bersama dengan ketiga-tiga tetamu kita ini, apa selepas ni? Bagaimanakah industri kita selepas ni bila kita bicarakan soal filem Islam? Jadi kembali nanti bersama kami dalam Bicara. Anda bersama kami di Bicara yang akan membicarakan soal dan terus membicarakan soal filem Islam di Malaysia ini, apakah yang wujud. Telah kita bangkitkan tadi perbincangan-perbincangan yang menarik dan kita dengarkan tadi bahawa ada perlu dilakukan. Dan soal sekarang ni apa dia? Salah satu dia katakan adalah dana. Dana. Perlu ada dana. Bapa, saya rasa pengkarya yang ada sekarang antara kami bertiga juga kan, kita mampu menghasilkan filem Islami itu. Tapi sekarang ni kita harus berjudi, gamble. Sama ada filem kalau kita menggunakan duit kita sendiri, mungkin kerana arah ke perjudian itu yang kita tidak belum tentu lagi penonton belum bersedia. Jadi sekiranya ada dana tertentu yang diwujudkan oleh mungkin pihak Al-Hijrah sendiri, mungkin mana tahu kan, kita mampu menghasilkan satu filem Islami yang agak bermutu. Kalau kita rasa, pasal kita banyak, kita macam-macam kita ada berbagai kaum kita sendiri kan, mari kita boleh bagi satu contoh macam Aziz kata tadi, macam satu harapan kepada bila kita menonton filem itu sendiri. Maknanya bukan kita nak tuju kepada satu aliran saja, tetapi berbagai kaum yang ada di Malaysia. Ya. Dan ini juga timbul persoalan pengisian bagi pengkarya-pengkarya kita untuk mengerti tentang pendekatan sinematografi dan sebagainya. Perlukah kita ini melibatkan diri ataupun menyertai atau menggalakkan diri karya-karya kita ini, karyawan kita untuk bekerjasama ataupun buat usaha sama dengan pencipta-pencipta pengkarya filem luar negara yang telah pun lebih terdepan kita dalam hal filem Islam ini? Itu satu daripada pendekatan. Tetapi yang penting di sini ialah perancangan. Katalah kita hendak melahirkan budaya apresiasi filem
yang berkonsepkan Islam. Budaya mengapresiasi filem yang berkonsepkan Islam. Ini harus diwujudkan. Sebelum kita memberi kepada independent filmmaker untuk invest, lalu perlu ada penggerak dia, peneraju. Kan? Sebagai contoh, katalah TV Al-Hijrah ini mengambil daya utama. Antara benda yang boleh dilakukan oleh stesen TV ini ialah barangkali menerbitkan feature length made for TV movie dengan menggunakan peruntukan yang lebih lah daripada apa yang dibuat untuk telemovie dan sebagainya. Feature length made for TV movie lalu digembar-gemborkan secara besar-besaran. Ini dilakukan di England, sebab di England mereka tidak menerbitkan filem wayang gambar yang banyak. Lalu mereka stesen TV menjadi penerbit kepada filem-filem made for TV movie. Dan ini boleh dilakukan apabila telah ada budaya apresiasi terhadap filem berkonsepkan Islam tadi, dengan sendirinya kita akan dapat uji respon masyarakat terhadap filem-filem berkonsepkan Islam, dan dana-dana tertentu boleh diwujudkan. Dan saya amat percaya di Malaysia kita mempunyai dokongan penonton yang sangat kuat, terutama masyarakat Melayu Islam sebagai the bulk of the audience punya power. The audience power di Malaysia ni adalah Malay base. Jadi Melayu Islam mesti dieksploitasikan. Ini kaedahnya. Kita mulakan dengan katalah sebuah filem yang besar diarahkan oleh Aziz misalnya, diterbitkan oleh Al-Hijrah TV, digembar-gemborkan siang malam, dibangunkan poster di sana di sini, lalu kita akan memanggil orang, dan orang apabila telah menonton barangkali sebulan satu filem, lalu setelah keluar 6 filem dia akan jadi budaya penghayatan yang boleh membuka ruang lebih besar kepada pelaburan yang lebih meningkat lagi. Itu cara dia. Berbalik pada doktor tadi kata selain daripada itu dia bergantung pada bahan kan. Bagi saya sendiri saya bersyukur dilahirkan sebagai Islam. Dan apabila itu bapak saya ajar tentang rukun Islam 5 perkara, rukun iman 5 perkara apa semua, dan bila dah besar apa semua kan, akhirnya bila kita dah kita menerap Islam tu, kita tahu Islam ni memang not just satu ritual, tetapi kehidupan. Dalam Islam ni kita lengkap, kita ada undang-undang dia, kita ada buku, kita ada universiti dia, kita ada berjilid-jilid buku dia, kita ada macam mana nak menyelesaikan. Islam dia banyak pendekatan problem solving. Maksud bila problem solving maknanya ada problem. Bila kita ada problem, maknanya adalah cerita yang nak ceritakan, dan cara pendekatan cerita problem solving ni secara Islam. Jadi cerita bagi saya bahan itu sudah ada. Dah ada. Dan cuma kita dalam kata kita nak menggarapkan sebuah filem apa semua seperti yang berlaku di negara luar, dia ada kerjasama daripada cendekiawan mereka, ulama mereka yang boleh memberi nasihat dari segi apa semua. Not just dekat sini, apa yang kita buat ialah cara kita nak berdakwah untuk buat filem Islam. Dia pergi ke surau dan ustaz ni imam ni kau janganlah benda gini. Itu bukan cara kita nak selesaikan masalah. Itu kan. Sebagai contohnya lah, masalah saya sendirilah yang dulu dan memang sensasi itu tentang perkahwinan saya yang lepas kan. Timbul satu benda yang kita tak tahu bagi saya, tetapi merupakan satu pengajaran iaitu tentang wujudnya watu syubhah apabila kita itu kan. Bagi saya ini boleh dijadikan satu elemen drama yang cukup baik selain daripada advantage kepada saya tahu bahan yang boleh memberi pengajaran kita secara kita bercerita. Saya membayangkan satu filem nanti tentang ini daripada Pak Aziz. Saya sedang nanti saya propose pada hari itu saya nak buat benda ni kan. Boleh ambil jadi bahan. Jadi kita sebenarnya bahan-bahan itu sudah ada di dalam apa semua, cuma kita minta rujukan. Menggarapan itu sudah cantik kalau dicari. Penyertaan daripada golongan yang agamawan ini untuk pengkarya-pengkarya ini ada satu perkara yang baik, gandingan cantik. Bukanlah sekadar duduk di surau masjid memberi nasihat, kalau kau buat ni kau masuk neraka, kau buat ni kau kan. Jangan itu, jangan serba-serbi tak boleh, serba-serbi tak boleh. Banyakkan apa yang kita dengar daripada ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Jadi kita rasa macam kita ni terkungkung. Padahal kita harus terbuka, luar berkotak kan. Dari situ kita boleh memberikan satu garapan yang bagus, satu hasilan Islamik, filem Islamik yang betul-betul memberikan impak kepada penonton. Dan selain itu saya rasa kalau pendekatan ni kita boleh bukan saja berdakwah ataupun memberi jawapan kepada, kita memberi jawapan kepada mereka yang sangsi tentang Islam yang non-Muslim yang
kenapa Islam kena begini, kenapa gini-gini, kenapa boleh kahwin 4 apa semua. Jadi filem akhirnya boleh jadi tempat untuk mendidik dan menyampaikan benda. Ada penonton bukan orang Islam menganggap Islam itu terlampau remeh. Jadi keremehan kita itulah kita akan paparkan dalam filem itu sendiri untuk menjelaskan apa betul ke Islam itu remeh. Doktor, rasa saya dia ini adalah kerja menyeluruh yang besar agenda dia. Memang masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam umumnya pada waktu ini mempunyai persepsi yang negatif terhadap amalan Islam. Ini persepsi negatif yang diadakan atau yang lahir daripada tingkah laku orang Islam sendiri. Banyak benda yang dilihat negatif. Tetapi kita kalau bijak menggunakan filem sebagai filem yang saya katakan tadi, filem yang baik yang boleh dihayati oleh siapa saja, orang yang berbudaya dia tak kenal bahasa Melayu, tak kenal apa pun, dia boleh menghayati filem yang baik sebagai sebuah filem. Mereka akan terdidik sedikit sebanyak dengan apa yang kita masukkan di dalam filem kita tadi. Dan ini adalah peranan filem, kerana filem mengatasi semua medium yang lain dan mudah meyakinkan. Dia boleh sampai ke mana saja hari ini. Dia boleh dijadikan YouTube, dimasukkan ke dalam apa sajalah. Itu bendanya. Saya teringat dulu ada satu peristiwa di mana seorang ahli parlimen Belanda menyiarkan sebuah filem yang mengatakan Islam itu sebagai agama terencat. Tetapi respon masyarakat Islam seluruhnya ialah mengangkat bendera baling batu. Kan? Saya ditanya oleh seorang wartawan, saya kata kita harus membuat filem yang sama. Iaitu meyakinkan orang tentang isu-isu yang ada kaitannya. Maknanya kita menjawab dengan meyakinkan melalui medium yang sama. Tidak perlu baling batu, tidak perlu membaling bendera atau apa saja. Dan saya yakin kita ada jawapannya. Sentiasa dalam Islam sentiasa ada jawapan. Sentiasa boleh selesaikan masalah. Ini semangat ini saya fikir harus kita raikan ini. Selepas ini mesti hasil banyak lagi perkara-perkara atau bahan-bahan yang bercirikan Islam ini. Cuma sekarang ini apakah kita mampu sebagai sebuah negara yang dikenali sebagai paling moderat, paling membawa Islam yang segar ini, apakah kita mampu menjadi hub halal untuk menghasilkan filem-filem Islam yang terbaik dan akhirnya mempunyai festival filem kita sendiri. Orang lain ada tempat-tempat seperti yang saya tak jangka, ada umpamanya macam filem festival ataupun dipanggil The Golden Mimbar International Islamic Film Festival di Kazan, ibu negara Republik Tatarstan ada. Kita ada umpamanya di Boston Muslim Film Festival ada. Dari Islamic Film Festival anjuran ISNA, Islamic Society of North America ada. Tetapi di negara kita ini yang sudah dirujuk sebagai sebuah negara yang boleh menjadi contoh, dan apakah kita mampu menjadi saya percaya kita mampu. Bila esok lusa filem-filem yang terbaik dunia lah. Filem-filem bukan saja filem Islamik, filem-filem yang orang kata menggambarkan negara apa semua gini kan. Kebanyakan mereka disokong dana kerajaan lah. Itu yang saya rasa ada sokong dana kerajaan. Kuat istilah tu. Jadi ini bukan propaganda, kalau propaganda pun tak apalah. Kan? Tapi kerana memang filem macam ni dia walaupun dari segi pasaran dia mungkin saya kira dekat sini Nur Kasih sebagai contoh telah berjaya. Nur Kasih telah berjaya, telah membuktikan. Maknanya harapan itu tetap ada. Tetapi untuk orang kata nak menyokongkan lagi seperti doktor kata, seperti Al Hijrah bagi satu drama kan. Jadi untuk mewujudkan filem Islam ini perlu disokong penuh oleh mereka yang inilah Badan Komisioner ke yang dana. Baik, nampak gayanya kita rasa barangkali perlu ada satu muzakarah lebih besar lagi. Kita kena ada convention filem Islam Malaysia ini untuk kita kemukakan nanti. Barangkali tiga-tiga tetamu kita boleh jadi antara pembentang-pembentang utamanya. Apa pun saudara, perbincangan kita walaupun tamatnya di sini, tetapi perbincangan akan datang tidak mungkin akan ditamatkan kerana banyak lagi aspek-aspek yang menarik telah kita kemukakan. Yang nyata kita mampu jika kita mahu. Dan saya percaya tiga-tiga semangat yang ada di sini, sutradara kita ini pastinya akan menghasilkan sesuatu yang menarik dalam dikatakan sebagai filem Islam itu nanti. Tapi apa pun saudara, anda punya pandangan, silakan kemukakan pandangan anda kepada kami, iaitu di bicara@tvalhijrah.com. Dan kita akan hayati pandangan-pandangan anda itu dan kita akan kemukakan nanti kepada pihak yang berkenaan. Sehingga kita jumpa lagi saudara. Salam sejahtera, salam hormat. Terima kasih kepada tamu-tamu kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Ila liqa. Waalaikumsalam.